Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada semua anak murid yang dikasihi Allah sekalian. Okay, apa khabar semua? Saya harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan masih bersemangat lagi lah untuk teruskan sesi PDPR kita pada hari ini, iaitu subjek sains. Okay. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak kamu dah siap sedialah dengan buku teks dan buku aktiviti di hadapan kamu. Okay. Okey kelas, insyaAllah hari ini kita akan masuk ke topik baru iaitu topik 6. Topik 6 ini bertajuk terang dan gelap. Okey, terang dan gelap. Okey, kalau dalam buku teks kamu boleh buka muka surat 61. Okey. Okey, sebelum Ustazah nak baca apa yang kamu akan dapat daripada pembelajaran kita hari ini, Ustazah nak kamu buat satu aktiviti dulu. Okey, Ustazah nak kamu tutup mata 5 saat. Okey, kira tahu tutup mata. Tutup mata 5 saat. Ustazah kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, dah buka mata kan? Okey, Ustazah nak tanya kamu. Apa yang kamu nampak waktu kamu tutup mata? Mestilah waktu kamu tutup mata tu, kamu nampak gelap saja, betul? Kamu tak nampak pun apa yang ada di hadapan kamu dan kamu tak nampak pun, bahkan kalau kamu angkat tangan kamu ni pun, kamu tak nampak langsung, betul? Itulah yang dikatakan sebagai gelap. Okey. Api itu terang dan gelap. Okey, terang ni adalah satu keadaan di mana kita boleh nampak segala benda dengan bantuan cahaya. Gelap pula apa maksudnya? Okey, gelap ini bermaksud keadaan di mana kita tak nampak pun satu benda dan tiada pun bantuan cahaya. Okey. So, di akhir pembelajaran ini, murid dapat menyatakan sumber cahaya. Okey, apa itu sumber cahaya? Okey, nanti kita akan tengok satu persatu. Okey. Yang kedua, kamu dapat membanding beza aktiviti yang dijalankan dalam keadaan gelap dan terang. Okey. So, kita tengok dulu apa itu sumber cahaya. Okey, sumber cahaya. Okey, kalau dalam buku teks kamu boleh buka muka surat 62. Okey, sumber cahaya ni untuk apa? Okey, cahaya merupakan keperluan penting dalam kehidupan manusia. Dan cahaya ini boleh diperolehi daripada 3 elemen. Okey, yang pertama apa dia? Yang pertama, matahari. Okey, untuk pengetahuan kamu, matahari ini sebenarnya adalah sumber cahaya semula jadi dan dia adalah sumber cahaya yang paling utama untuk kehidupan. Kalaulah dunia ni tak ada matahari, maka dunia ni akan gelap. Matahari ni banyak fungsi dia, bukan sekadar untuk bagi cahaya, tapi boleh memanaskan badan kita, boleh bantu keringkan baju kita dan sebagainya, betul? Jadi matahari ini akan berada pada bila saja? Pada waktu pagi, tengah hari dan petang. Waktu malam ada matahari ke? Waktu malam tak ada matahari. Okey. Jadi waktu malam menggunakan sumber cahaya apa pula? Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua, sumber cahaya daripada api. Okey. Cahaya yang diperolehi daripada api seperti lilin, pelita dan obor. Okey, kalau macam zaman tok nenek kita dulu kat rumah diorang tak ada lampu. Jadi diorang guna api untuk dapatkan cahaya pada waktu malam. Okey. Seterusnya, nombor 3. Okey, sumber cahaya yang ketiga apa dia? Lampu. Okey, lampu. Lampu ni seperti lampu apa? Lampu jalan, lampu kereta, lampu rumah, apa lagi? Lampu traffic light. Itu semua adalah sumber cahaya pada waktu malam. Okey. Sumber cahaya seperti api dengan lampu ni sangat penting lah. Sebab apa? Pada waktu malam, kita tak ada matahari. Jadi, api dan lampu ni sebenarnya dia membantu kita untuk mendapatkan cahaya pada waktu malam. Okey? Okey, itu untuk sumber cahaya. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada waktu siang ataupun kita panggil sebagai pada waktu terang lah. Okey, yang pertama sekali, mengembara. Okey, boleh ke kita mengembara pada waktu malam? Mesti dah tak boleh. Betul. Kita pergi mengembara pada waktu pagi. Daripada pagi sampai ke petang. Kalau nak masuk hutan pun daripada pagi sampai ke petang sahaja. Waktu malam kita perlukan bantuan cahaya. Kita perlukan lampu ataupun api. Kalau kita pergi pada waktu pagi ataupun waktu petang, kita masih ada matahari yang boleh menjadi cahaya utama kepada pengembaraan kita. Betul? Okey, aktiviti yang kedua.
Riyadhah, okey, kita boleh bersukan, bersenam, beriadah bersama dengan keluarga ataupun kawan-kawan. Ada ke orang main dekat taman malam-malam? Mestilah tak ada, mestilah bahaya betul. Kalau kita nak pergi main taman pun, kalau kamu nak pergi main taman pun, kamu akan pergi pada waktu pagi ataupun pada waktu petang, betul? Okey, seterusnya, berkelah. Okey, kita akan pergi berkelah pada waktu bila? Kita akan pergi berkelah pada waktu pagi ataupun pada waktu petang. Ada ke orang berkelah pada waktu malam? Tak ada, saya tak pernah jumpa lagi. Kita akan berkelah pada waktu pagi dan waktu malam. Sebab apa? Kita boleh tengok pantai, kita boleh tengok sungai dalam keadaan yang terang. Kalau kita pergi belah malam, kita nak tengok laut macam mana, betul? Kita nak tengok sungai macam mana. So kalau kita pergi pada waktu siang, kita akan nampak pemandangan. Kita akan nampak lah semua benda yang ada pada ketika itu. Okay? Okey, aktiviti seterusnya adalah menangkap ikan. Okey, kenapa kita pergi menangkap ikan pada waktu pagi atau petang? Supaya kita boleh nampak keadaan laut tu macam mana dan ianya lebih selamat dengan bantuan cahaya matahari. Okey, yang terakhir ialah menjemur ikan. Okey, kenapa Ustazah ambil contoh menjemur ikan? Menjemur ikan ni perlu ada matahari. Kalau tak ada matahari, boleh ke kita jemur ikan pada waktu malam? Tak boleh. Sebab apa? Bila kita nak menjemur sesuatu, nak mengeringkan sesuatu, kita perlukan um, cahaya matahari dan suhu daripada cahaya matahari tersebut. Okey? Okey, kita pergi kepada aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada waktu malam. Okey, jom kita tengok apa aktiviti yang dilakukan pada waktu malam. Yang kalau kamu tengok dalam buku teks, contoh yang pertama dia bagi adalah membakar lemang. Okey, bakar lemang ni kebanyakannya diorang akan bakar pada waktu malam. Diorang tak bakar pada waktu siang. Yang kedua, bermain bunga api. Kenapa kita main bunga api pada waktu malam? Supaya kita boleh nampak ledakan daripada bunga api tersebut. Kita boleh nampak bunga api tu cantik. Betul tak? Dia perlu main dalam keadaan yang gelap. Kalau kita main bunga api waktu siang, kita tak nampak percikan bunga api. Betul? Kita akan tak nampaklah percikan bunga api yang sangat cantik. Sebab apa? Kita perlu bermain dalam keadaan yang gelap. So, kesimpulannya. Okey, kesimpulannya apa? Cahaya sangat penting kepada manusia kerana ianya dapat memudahkan sesuatu aktiviti itu dijalankan. Okey, sumber cahaya juga sangat diperlukan apabila kita melakukan aktiviti pada waktu malam. Okey, kalau macam waktu siang, kita sangat memerlukan cahaya matahari. Kalau belah malam, kita sangat perlukan cahaya seperti lampu ataupun api. Sebab apa? Kalaulah tak ada pencahayaan dekat dalam dunia ni, maka kita dalam keadaan yang gelap gelita. Okey? Okey, saya harap kamu fahamlah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebagai latihan, okey, latihan. Latihan, Ustazah nak kamu buat muka surat, buku aktiviti, muka surat 37 hingga 40. Dan latihan kedua, latihan kedua ni, seperti mana dalam gambar ni, saya akan hantar dekat kamu. Sila salin dalam buku latihan sains. Sila salin dalam buku latihan sains, isi jawapan. Selepas dah settle buat buku aktiviti dan latihan sains, kamu boleh hantar dekat Ustazah melalui Telegram. Ustazah dah sediakan link tersebut lah. Jadi jangan risau, okey? So, saya rasa itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Saya harap kamu faham. Dan sekiranya kamu ada apa-apa persoalan yang ingin ditanyakan, boleh WhatsApp saya di nombor yang tertera. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.